berkenaan dengan golongan muda. Memang golongan muda dia jadi hub ataupun dia panggil sebagai spotted community yang digunakan oleh golongan-golongan pengganas persepsi ini untuk dimonopoli masyarakat. Sebab tu kalau kita lihat hari ini, kalau kita baca buku-buku tulisan politik, Gene Sharp, From Democracy to Dictatorship dan sebagainya, menceritakan betapa pentingnya menggunakan medium orang muda sebagai tools untuk menjatuhkan beberapa perkara, contohnya demokrasi dan sebagainya. Dan perkara ini diaplikasikan. Sebab itu bila saya lihat hari ini, bila kita orang muda terutamanya bertanya soal kebenaran, bila timbulnya persepsi yang dimonopoli oleh pemikiran politik ini disebabkan kuasa ini, akhirnya menimbulkan persoalan kepada golongan muda. Orang muda dia suka tanya kebenaran, zalim, siapa zalim, kebenaran, hak, apa hak kita dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang bila golongan muda ini mereka tidak mampu untuk mengurus maklumat yang berasaskan persepsi politik ini, menyebabkan mereka tersepit dalam keadaan memilih yang mana sebenarnya orang kata the reliable sources dan sebagainya. Sebab tu bila kita cakap soal di mana kebenaran, saya suka untuk cerita pasal satu kisah Abu Nawas. Bila mana satu cerita ni ceritakan oleh ustaz kepada saya. Dia kata, Farhan, you tahu tak satu cerita dulu, bila mana orang bertanya soal kebenaran, datang dua orang jiran Abu Nawas. Datang yang pertama kepada Abu Nawas, tanya kepada Abu Nawas, cerita pada Abu Nawas bahawa jiran dia yang sebelah ni macam ini, macam tu. Abu Nawas jawab, dia kata, wahai insan yang bijaksana, kamu benar. Balik jiran yang pertama. Datang jiran yang kedua, juga cerita benda yang sama. Dia kata, jiran tadi itulah yang datang masalah, dia lah yang jahat, itu ini. Abu Nawas kata, wahai insan yang bijaksana, kamu benar. Perbualan ini didengari oleh isteri Abu Nawas. Isteri Abu Nawas tanya, wahai suamiku, kenapa cakap dua-dua benar? Mesti ada yang betul, mesti ada yang salah. Abu Nawas kata, wahai isteriku yang tersayang, kamu juga benar. The moral value dalam cerita ini, dalam dunia kita hari ini, semua orang nak mengaku benar. Semua orang nak mengaku benar. Tambah-tambah dunia kita hari ini, persepsi ini dilahirkan melalui ikon-ikon yang besar. Contoh tabung haji, tiba-tiba dia suruh kakak keluar duit, dia simpan duit dalam tu, bagi contoh. Isu kita tengok di Pulau Pinang dan sebagainya, ini di-create oleh golongan-golongan yang namanya besar dan mempunyai pengikut. Dan saya lihat hari ini, persepsi, permainan persepsi ini adalah pertembungan. Dia bukan soal siapa benar, siapa salah. Soalnya hari ini, apabila persepsi ini dimonopoli oleh golongan majoriti yang akhirnya melenyapkan persepsi minoriti. Sebagai contoh, ada lagi golongan yang mempercayai bahawa Datuk Seri Najib ni seorang yang baik. Saya open je lah, Datuk Seri Najib ni bagus. Tetapi persepsi itu dimiliki ataupun dipegang oleh golongan-golongan yang sedikit berbanding golongan-golongan yang kata Datuk Seri Najib ni kena turun. Ini jadi masalah. Dan tidak semestinya persepsi yang dipegang oleh majoriti ini adalah persepsi yang betul. Ini yang menjadi masalah. Sebab itu saya lihat ini golongan muda tersepit di antara permainan yang cuma dimainkan oleh mungkin golongan-golongan yang mempunyai kepentingan mereka dalam soal politik dan sebagainya. Juga bila kita cakap hari ini soal penjelasan, macam Datuk Asya, macam apa Datuk Jamil kata, kita dah jelas macam-macam. Cuma yang hari ini masalah ada golongan muda dapat persepsi, dia tak nak dengar penjelasan. Golongan muda, masalah kita bila kita dapat persepsi maklumat, kita tak nak penjelasan. Sebab kita anggap diri kita sebagai hero kepada isu. Akhirnya kita buat komentar, kita viralkan, kita lah golongan-golongan yang jadi frontline kepada isu-isu. Kita lah yang paling bijak, kita lah yang paling hebat. Itu yang jadi masalah kita. Kita tak nak cari apa maklumat sebenar, apa dia isu yang berlaku, fakta sebenar kita nak cari, tapi kita nak jadi komentar yang hebat. Itu yang jadi masalah. Sebab tu bila kita tengok soal penjelasan, Allah sebut juga dalam Quran, surah Al-Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Maksudnya apa? Kalau janganlah kamu jadi seperti golongan yang masih berselisih, bermusuhan antara satu sama lain setelah datangnya penjelasan yang jelas kepada mereka. Kadang kamulah golongan yang akan mendapat azab yang besar, azab yang berat daripada Allah. Apa dia penjelasan? Hari ini orang Melayu berpecah disebabkan persepsi yang berlaku di Pulau Pinang. Orang Melayu yang dulu 44%, 44,2% populasi Melayu Pulau Pinang, hari ini 36%. Itu penjelasan. Bila mana berlakunya perpecahan disebabkan persepsi dalam kalangan orang Melayu Islam.
Tapi kita hari ini tak nampak benda tu, kita nampak benda lain yang lebih jelas. Itu jadi masalah kita. Cuma harapan saya, kalau kata soal harapan, saya mengharapkan yang pertamanya kita memperbaiki sistem pendidikan kita. Kerana saya lihat kalau kita tengok di negara-negara barat, walaupun mereka di golongan orang yang bukan Islam, tetapi civilization mereka lebih baik. Ethics, living ethics mereka adalah jauh lebih baik daripada kita. Daripada kecil lagi mereka diajar untuk khidmat komuniti. Hujung minggu setelah belajar habis kelas, petang khidmat komuniti. Mereka belajar soal living, love each other. Itu yang menjadi masalah kita. Bila kita tak rasa self belong kepada negara ini, kita tidak rasa kita sayang kepada sahabat-sahabat kita, tak rasa sayang kepada jiran tetangga kita, maka kita ada tendensi untuk kita buat cerita-cerita macam tadi, sebarkan fitnah, persepsi dan sebagainya. Dan saya juga mengharapkan supaya kita golongan-golongan pembuat dasar hari ini memikirkan soal bagaimana jati diri anak muda ini dapat dikembalikan. Kalau kita tengok hari ini berapa ramai je anak muda yang faham bahawa negara ini berbaksikan kepada Islam. Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan. Islam adalah agama bagi persekutuan. Kerana sudah ada golongan yang mempertikai, dia kata, oh kalau Malaysia Islam, kenapa tak letak Al-Quran sebagai perlembagaan? Kenapa letak Perlembagaan Persekutuan? Persepsi. Dia kata perlembagaan kita perlembagaan yang sekular. Persepsi, permainan persepsi. Sedangkan sedar atau tidak, bila kita cerita pasal perlembagaan, Nabi dulu daripada Mekah ke Madinah, perkara pertama dia buat di Madinah adalah piagam Madinah. Bukankah itu perlembagaan? Kira sunnah lah kita buat. Tetapi disebabkan persepsi tadi dikontrol oleh majoriti, akhirnya golongan muda tersepit untuk mengikut arus itu. Itu yang jadi masalah. Sebab tu bila saya lihat, harapan saya besar, terutamanya dalam sektor pendidikan kita, supaya dulu seketika bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri juga saya pernah ajukan pandangan, mungkin kalau kita tengok hari ini kita SKMMM dan sebagainya, tapi mungkin ada agensi yang lebih memfokus berkenaan persepsi, Malaysian Perception Control agensi sebagai contoh. Kerana saya lihat hari ini persepsi ini dah jadi satu cabang yang lebih besar daripada permainan social media. Persepsi bukan datang daripada social media saja hari ini saya tengok. Hari ini orang yang jual cucuk dekat Port Dickson pun dah boleh keluar persepsi. Orang yang jual hari ni kopi, buat doyok pun dah macam-macam persepsi. Dia sampai dia jual tu dia dah persepsi. Facebook jangan ceritalah hari ni. Bila saya tengok apa yang berlaku dalam negara kita ini, melambangkan bahawa kalau kita tak mampu untuk kontrol, melambangkan 10 tahun akan datang negara kita ini bukan lagi dikontrol, bukan lagi diperintah oleh orang yang bijak pandai, tetapi diperintah oleh mereka yang mempunyai populariti dalam kalangan mereka yang memegang persepsi tadi. Sebab itu bila kita tengok sistem kita hari ini, sistem demokrasi ini bahaya satunya bila mana persepsi itu kontrol masyarakat. Kalau persepsi yang jahat kontrol masyarakat secara majoriti, pemimpin yang naik nanti mestilah pemimpin yang dipilih oleh majoriti tadi. Maknanya acuan itu bahaya. Sebab itu kita kena kontrol. Di peringkat Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, kita khawatir, terutamanya apa yang berlaku baru-baru ini, isu tabung haji, isu Bangla yang terbaru, isu Tun, isu Datuk Seri Najib. Kita pun rasa khawatir dan kita pun kadang-kadang tak tahu macam mana nak mengurus persepsi ini. Kerana kadang-kadang persepsi ini datang seperti ombak yang cukup tinggi yang menghentam kapal, akhirnya pecah. Sebab itu kita takut dan kita harapkan pemimpin kita hari ini, kalau ada masalah, ada isu sahaja, perlu segera menjawab, perlu segera ke depan supaya persepsi itu tidak, orang kata dia ada time interval yang menyebabkan persepsi itu boleh tersebar luas. Sebab tu saya puji apa yang berlaku, contoh macam baru-baru ni kes KBS, bila mana YBKJ terus buat press conference. Satu tindakan yang baik, saya kira mungkin belajar daripada apa yang berlaku. YB Carry buat PC menunjukkan bahawa kita ke depan bila ada isu kita menjawab. Siapa sahaja, ahli politik mana sekalipun, tak kisahlah UMNO ke PAS ke PKR ke, bila saja timbul persepsi mereka perlu ke depan. Yang menjadi bahaya hari ini saya lihat, bila mana persepsi ini menjadi satu tools untuk mendapatkan kuasa. Sebab Ustaz Nasya pun sendiri mungkin lebih mahir, mungkin lebih arif berkenaan perkara ini. Apa yang berlaku hari ini akhirnya menyebabkan Melayu yang dahulunya penuh jati diri nasionalis dan sebagainya ni, Melayu sudah jadi liberal. Melayu sudah lagi tidak menganggap Islam itu sebagai satu
kebanggaan kepada mereka. Melayu sudah menganggap Islam itu patut dibuka, Melayu sudah menganggap Islam itu sama dengan agama-agama lain di Malaysia. Sedangkan pengiktirafan diberikan kepada Melayu dan Islam dan perkara 160 perlembagaan cukup jelas, Melayu itu mesti Islam. Cuma yang menjadi masalah apabila permainan persepsi ini, terutamanya pelajar-pelajar yang pergi keluar negara. Kita fokus untuk kontrol persepsi di negara kita, mahasiswa di negara kita. Mahasiswa di luar negara, mereka lebih terdedah dengan persepsi yang berbesar. Kerana ancaman kepada negara kita ini bukan sekadar ancaman persepsi daripada pembangkang kepada kerajaan, tetapi ancaman persepsi luar, kuasa luar. Sebab tu kalau kita tengok apa tu paper-paper daripada luar, BBC dan sebagainya, mereka ada tendensi untuk menyebarkan persepsi yang tak betul tentang negara kita. Contohnya indeks ekonomi dan sebagainya, dan beberapa perkara fakta yang cuba dimanipulasi, yang akhirnya diterima pakai oleh rakyat kita dan melenyapkan fakta sebenar yang kita ada. Yang ini saya lihat perkara yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan maupun aktivis-aktivis politik yang ada di negara kita. Kerana walaupun kita di peringkat MPP cuba untuk memberikan sumbangan, tetapi zahirnya suara yang lebih besar dan juga masa depan kami anak-anak muda juga terletak pertangan ayah-ayah, ibu-ibu yang mentadbir negara ini, yang memerintah negara ini, dan kita memberikan segala sokongan yang baik kepada apa yang cuba dilakukan oleh aktivis-aktivis Islam Melayu hari ini. Mungkin itu pandangan saya, Ustaz. Terima kasih.